KPM. Didik TV KPM. Kecemasan! Orang kecemasan mana cikgu ni kawan-kawan? Mana kawan-kawan kecemasan? Cikgu mana? Aduh, dalam kemah tak ada, dekat sana pun tak ada. Mana dia pergi ni? Siapa cikgu kali ni? Nak tahu siapa cikgu kali ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Kecemasan! Ini betul-betul kecemasan! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Kurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan ini dia cikgu yang anda dapat lihat tadi. Cikgu Halim. Ya, cikgu, kita ambil nafas sekejap. Okey. Okey, ingat kawan-kawan, apa-apa pun kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan kami juga nak lakukan sanitasi. Cikgu, sila gunakan gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Saya sanitize sekejap Okey, boleh cikgu. Dan Akmal sekali lah. Ya, sweet lah cikgu. Cikgu makin hari makin sweet cikgu ada apa-apa ke? Okey, baik. Jadi cikgu, kita pun dah sanitize. Alhamdulillah. Ni cikgu, saya pasti ramai nak tahu kenapa tiba-tiba ada loceng dekat sini cikgu. Mana datang? Cikgu melawak pula. Okey. Untuk hari ini kita akan cerita pasal sejarah loceng kapal. Okey. Dia berbeza dengan loceng dekat kuil. Minta maaf bukan nak resi ke apa ke. Kita boleh bezakan loceng antara loceng kapal dengan loceng yang berada di kuil ke ataupun gereja. Loceng kapal dia agak nipis. Kita ada belah dalam ni, bahagian dalam. Dia ada lid dia. Dan juga permukaan dia ni lah. Dia punya bahagian-bahagian loceng ni sama macam loceng yang dekat gereja ke dekat kuil. Cuma beza dia punya ni agak nipis untuk kapal punya. Sebab apa? Dia nak bagi nyaring tu. Dia macam kita tiup whistle sebelum ni yang bosun pipe tu. Dia mesti nyaring, mesti pastikan satu kapal akan dengar. Belah dalam. Jadi dia kalau nipis tu dia agak nyaring lah. Berbanding yang kuil punya. Fungsi dia sebenarnya untuk apa cikgu? Fungsi kapal dia sebenarnya adalah untuk komunikasi lah. Komunikasi dalam kapal. Kalau kita nak panggil woi kat dalam kapal memang tak mungkin tak dengar. Kan. Jadi kita akan gunakan loceng ni sebagai komunikasi lah. Antara komunikasi yang kita gunakan adalah masa. Masa kita akan ikut, kita akan mulakan 12:30 malam. Dia akan berbunyi setiap setengah jam. Dan bunyi dia macam mana? Adakah ketung ke? Dia bunyi dia setiap setengah jam dia akan bunyi sekali, lepas tu setengah jam lagi 2 kali sehingga 8 kali. Dia maksimum 8 kali saja. Kemudian diulang balik kepada satu. Jadi dalam masa tu juga dia ada by part lah, maksudnya dia ada bahagian-bahagian dia. Ini pagi. Ni awal subuh. Lepas tu pagi. Lepas tu belah petang dan juga malam lah. Dia ada part-part dia. Jadi untuk 4 jam tu lah. Setiap 4 jam dia akan bunyi 1 sampai 8. 1 sampai 8 setengah jam yang pertama, contoh pukul 12:30 tengah malam. Dia akan bunyi sekali lah. Sekali je. Kalau pukul 1 pula, dia kan tadi setengah jam kan. Betul. Pukul 1 dia akan bunyi 2 kali. Kalau 1:30
Sekali? 1.5 3 kali kan? Aha. 3 kali. Tapi dia akan bunyi 2 kali sekali. Dia akan bunyi. Lepas tu sekali. Dia tak boleh bunyi 3 kali tak 3 kali tak boleh. Dia akan bunyi 2 1. Okey. Sebab dia bunyi dia cuma 2 2 2 2. Dia berpasangan lah. Sampai 8. Kalau 8 dia akan bunyi tang 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 tang. Dia ada 8 kali. Okey. Cikgu, sebenarnya siapa yang ditugaskan untuk bunyikan loceng ni? Sebab saya pasti dia tak boleh yang ahli-ahli biasa kan? Ya, betul. Untuk kita dalam pengakap laut, dalam pengakap laut kita akan gunakan loceng ni. Yang jaga dia adalah bahagian quartermaster lah. Quartermaster? Ya, quartermaster. Okey, terbaiklah cikgu. Itu dia secara ringkas apa kena dengan loceng ni juga cikgu kan? Ya. Dengan pengangkap laut. Okey, hari ni cikgu. Ya. Kita nak buat apa ni? Nampak tak ni apa benda ni? Loceng. Loceng. Okey. Dan kita ada dia punya kaki dia ni. Oh, okey. Kaki ni ada tiga kaki. Okey. Jadi hari ni kita akan gunakan 3 kaki ni untuk kita buat rak simpan bahan makanan. Maksudnya bahan makanan yang lebih-lebih. Okey, kalau kita nak simpan, kita nak makan lagi ataupun biskut-biskut keringan kita nak simpan kan, bahan-bahan makanan kita. Jadi kita akan kita gunakan tripod ni untuk kita simpan barang. Baik, jadi cikgu, Ya. saya bukan apa, saya cuma nak tunjuk pandai sikit. Ya. Yang ini kalau kita dapat tengok, ini adalah ikatan seraya, betul? 3, ingat 3. Kalau sambung 3 apa ni ikatan apa? Kawan-kawan, ikatan apa? Kalau nak tahu ikatan apa, kita berhenti rehat dulu. Selepas ini, kami akan tunjukkan kepada anda macam mana nak buat gadget rak simpan bahan makanan. Selepas ini dalam co-curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pening cikgu, pening cikgu. Kenapa pening pula? Saudara saya? Saudara? Saudari? Lai. Habis kita ni cikgu. Alright, masih lagi menyaksikan co-curriculum Didik TV KPM. Dan sekarang ini Cikgu Halim nak tunjukkan kepada kami semua macam mana kita nak buat gadget rak simpan bahan makanan. Jadi bahan-bahan pun dah ada? Dah ada. Dari sila lah cikgu. Okey. Untuk memulakannya kita perlukan 3 tiang lah. Okey. Okey, 3 tiang. Yang ni kita ada 3 tiang. Okey. Saya gunakan buluh. Besar-besar. Dia boleh yang saiz kecil. Ini kita yang cantik saiz macam ni lah. Okey, saya pegang dulu. Okey, saiz yang macam ni sebab apa? Ini sesuai untuk kita punya rak makanan nanti. Rak makanan. Okey, jadi dia akan jadi 3 macam ni. Okey, Akmal pegang 3-3. Okey. Okey. Jadi kita akan gunakan tali untuk mengikat. Baik. Okey, tali sama Kita boleh gunakan tali yang dah sedia ada, tali nylon hari tu yang saya kan dah ajar. Okey, kita boleh gunakan tali Deflor. Oh, tali apa cikgu? Deflor. Deflor. Sama juga dia antara tali-tali yang kita boleh gunakan lah. Tapi tak boleh guna kabel. Kabel ni dia macam dawai sikit, dia macam keras sikit. Oh ya. Okey. Jadi ini antara kita boleh gunakan. Okey. Sama juga proses untuk buat silang tungku macam mana? Mesti gunakan mula-mula manok dulu. Okey, kita akan manokkan dekat mana-mana. Okey, kita akan mulakan kat sini Ingat Okey, tak apa saya pegang. Okey, ingat tak apa, kita rapatkan je dulu. Oh, boleh. Untuk buat silang tungku, dia mesti kita susun dia secara bersilang. Itu nama dia silang tungku. Secara bersilang maksudnya macam mana? Kita masuk je celah-celah dia. Okey, kita masuk celah dia. Okey, ini kita pusing sini. Okey, masuk celah dia. Lepas tu ini kita pusing sini. Masuk celah dia. Kita pusing sini. Masuk celah dia. Okey, jadi susunan dia nanti setiap kali kita pusing kita akan masuk celah. Okey. Pusing, kita masuk celah. Okey, ini dia. Okey. Silang tungku. Jadi dia akan keadaannya macam ni lah nanti. Okey, ketatkan sikit. Okey. Okey. Ketatkan sikit. Okey, lepas tu sama juga. Okey, sama juga. Kita buat sekali lagi. Okey, lepas tu bila dah sini kita bukakan dia. Yes. Okey, kita boleh bukakan dia. Okey.
untuk jadikan dia 3 kaki macam ni. Oh, ini yang sama tadi kita gantungkan kucing kan? Ya, Waktu sama. awal tadi. Ya, sebab itu saya tanya ikatan tadi. Ikatan silang tungku ya. Kita gunakan ikatan silang tungku yang atas ni Okey. Okey, lepas tu dah siap, kita nak buat dia punya rak lah. Oh. Dia punya rak untuk letak bahan makanan. Jadi kita boleh gunakan yang satu lagi. Jadi kita boleh buat dia punya rak lah. Okey, Ini rak kita dia. pernah buat cikgu sebelum Ya, ni, sebelum ni kita pernah buat juga. Yap. Okey. Sama dia punya konsep. Manok, kemudian kita buat seraya. Betul. Okey, link daripada tapak ni. Kita juga boleh buat dia sebagai 4 kaki, boleh juga. Macam ni kita guna 3 kaki kan? Kita boleh gunakan 4 kaki juga. Jadi 4 batang lah kita ikat sekali. Dan jenis ikatan pun Sama, silang tungku juga. Okey. Dan nanti kita akan matikan pun dengan ikatan Dengan manok. ikatan manok. Okey, Ya. dah siap Jadi dekat sini kita ada silang tungku Okey. dan juga seraya. Ah. Okey, kita boleh buat untuk ke tiga-tiganya. 3 bahagian, Okey. kemudian kita boleh letak lagi platform lah. Okey, jadi kita kekurangan masa. Jadi kita tengok yang dah siapnya. Okey, dan inilah rupanya. Ini kita tadi yang saya cakap tadi kita gunakan seraya dekat sini, semua seraya ni. Semua seraya. Okey. Lepas tu sini adalah silang tungku tadi. Oh. Cikgu, Ya. saya ada nampak tu cikgu. Apa benda Ada satu tu? pokok kelapa tu cikgu. Okey, saya pergi ambil. Daun dah tak ada tu. Ada cikgu tu, belah belakang tu, Mana? belah belakang tu nampak? Ada. Ada. Okey, cikgu. okey. Saya pergi ambil dulu. Cikgu beritahu dekat kawan-kawan semua, kita nak pergi rehat dulu boleh? Okey, boleh. Okey, saya pergi dulu cikgu. Okey, boleh. Okey. Okey, untuk yang keduanya nanti kita akan berhenti rehat dulu dalam rancangan co-curriculum Didik TV KPM. Kita jumpa selepas ini. Bye-bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, cikgu. Nak cari daun. Cikgu. Ya, Ni saya dah jumpa dah. Pokok kelapa tak ada. Tapi ini saya kutip daripada yalah kan dekat sungai-sungai selalu buang sampah semua ni kan. Ni adalah cikgu daun-daun kering saya jumpa. Daun-daun kering tapi jumpa Daun-daun kering? Jumpa dekat laut. Daun-daun basah. Ni boleh ke cikgu? Daun kering mana boleh? Tadi cikgu cakap untuk nak tutup-tutup tu. Itu daun-daun yang boleh telap air. Contoh macam daun pisang. Bila air lalu atas dia dia tidak boleh tembus. Ini tak boleh pakai? Tak boleh pakai lah. Mana saya nak letak ni cikgu? Mana saya nak letak ni? tepi tu. Okey, saya letak sini lah. Saya suruh kat bawah. Wih, cikgu, Ya. Okey. ada tali. Ada tali? Cikgu nak buat apa ni cikgu? Tadi Akmal ada tanya nak buat rak makanan tadi. Makanan-makanan kita kalau tiba-tiba kan ada binatang-binatang yang nak curi, nak ambil kan. Okey, jadi sekarang ni kita nak gantungkan kita punya tempat rak makanan kita supaya binatang susah nak ambil. Okey. Tapi cikgu, saya ada nampak tali dah. Ya. Tapi saya tak dapatlah bayangan Rak dia. Rak tu nanti takkan kita nak gantung sampai atas cikgu. Okey, tak apa. Kita tengok. Okey, dekat sini. Ini tadi kita dah buat tadi. Okey. Okey, yang tadi kan Akmal tolong pegangkan, lepas tu kita ikatkan ada 3 bucu, betul tak? Betul. Sekarang kita nak buat rak dia, tempat alas dia. Okey. Okey. Jadi kita boleh mulakan lah. Kita buat dulu sebelum kita gantung lah. Okey. Okey. Macam mana nak buat? Ingat tak? Ingat mula-mula kita akan gunakan lilit apa kat sini? Okey, ni yang tadi yang lebih. Okey. Okey, kita mulakan dengan silang Yang tadi tu. tiga. Silang gunting. Tungku. Tungku cikgu. Silang gunting untuk 2, ingat. Betul. Okey, ini untuk 3 silang tungku. Kemudian kita buat seraya. Okey. Ni semua seraya dan belakang ni pun seraya. Jadi ini yang asal tadi lah. Okey. Ini yang dah siap. Belum siap lagi, kita kena letak platform dia. Kalau tidak nanti nak letak makanan macam mana kalau tak ada platform? Jatuhlah. Okey, jadi kita perlukan beberapa kayu lah dekat sini. Okey, kayu ataupun buluh yang boleh kita gunakan untuk kita buat platform. Okey, kita susun dulu Okey, cikgu. boleh susun dulu. Susun dulu. Okey, tak kisah panjang ke. Okey. Pendek ke? Ini boleh cikgu? Okey, boleh.
Okey, ni tak Okey, ujung. tak ujung. Okey. Okey. Ikatan apa untuk kita gunakan untuk menyambungkan untuk buat platform macam ni? Ingat kawan, cikgu ada beritahu untuk episod sebelum ni. Apa dia? Itu jawapan dia. Okey, apa dia? Lilit Lilit kacang. Lilit kacang cikgu. Lilit kacang ataupun lilit ular Ya. Okey, jadi kita akan boleh mulakan Okey. dengan kat depan sini. Jadi kita akan buat satu lagi penghadang dia. Kita letak sini cikgu. Okey. Okey. Kita boleh letak penghadang dia kat sini. Pengha- Sikit je, tak perlu. Supaya kita punya pinggan nanti tak tergelincir lah. So Okey. dia akan jadi macam ni. Untuk menghalang pinggan kita daripada tak tergelincir nanti. Okey. Okey, jadi tadi kita boleh sambung. Kita sambung terus. Okey, saya pegang ni dulu cikgu Okey. Okey. Kita boleh sambung terus. Okey. Okey, kita matikan dengan mana. Okey, cukup. Sebab apa? Nanti kita nak letakkan barang belah sini. Jadi tak payah nak letak sekali dekat sini. Kita nak masukkan pinggan kita nanti. Jadi belah sana tak payah halang. Kalau halang macam mana kita nak masukkan pinggan nanti? Oh betul. Takkan nak masukkan ni kan. Okey, jadi itu tips dia kawan-kawan. Okey. Satu ruang kita tak perlu nak tutupkan dia lah. Okey. Okey, jadi sini adalah untuk sebagai penghalang daripada kita punya pinggan-pinggan jatuh nanti. Okey, sekarang dah siap. Kita nak gantung. Nak gantung lah. Macam mana cikgu? Okey, ingat tak kita dah belajar pasal takal tali? Ada yang dulu waktu awal-awal cikgu. Ya, takal tali. Akmal ambil yang pendek tu, Mal. Yang ini cikgu? Ya. Okey. Okey, kita akan buat takal tali dulu. Sehinggahan dia. Dan kita akan masukkan dia macam manok. Macam tindih kasih. Terima kasih. Okey, macam tindih kasih. Okey, sebagai takal. Okey, dan kita boleh masukkan tali Dekat. dalam sini. Okey, kita naikkan balik. Okey. Okey, kita boleh tarikkan. Nice. Okey, dan kita boleh ikatkanlah kat mana-mana untuk Okey. kita gantungkan dia sebagai rak makanan. Okey, jadi makanan kita tidak diganggu oleh kata binatang lah kan. Dia tergantung, tak kisah ke macam botol kicap. Biasanya kicap ni semut lah. Kan? Jadi kita boleh letakkan botol kicap, botol-botol apa semua dekat sini pun boleh. Ya, jarang kalau semut tu dia terbang cikgu. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan juga dekat kami semua apa antara tips-tips dia dan juga kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh ahli-ahli pengangkap ni cikgu apabila mereka membuat gadget rak makanan ni. Okey, yang pertama kalau kita tengok tadi, kita letak penghalang ni. Okey. Biasanya kadang-kadang pelajar dia lupa letak penghalang ni. Dan boleh menyebabkan tak apa, Akmal boleh ikat kat sini. Boleh ikat. Biar dia tergantung. Okey. Okey. Baik. Yang pertama tadi apa? Dia tak letak penghalang. Bila tak letak penghalang, pinggan-pinggan kita ataupun botol-botol kita boleh tergelincir dan jatuh lah. Okey. Yang kedua macam biasalah, biasanya ikatan dia akan jadi loose. Okey. Dan yang ketiga, macam ni kita nampak rak dia akan agak tak rapat. Okey. Kalau contoh macam dan juga tak rata macam ni, kita tengok buluh tu kan dia melengkung-melengkung kan. Jadi kalau nak lagi rata, belah buluh ni lebih kecil. Jadi bila dia lebih kecil, dia akan jadi macam ni lah. Ini dia rata sikit berbanding yang dekat sini, dia melengkung. Jadi kedudukan dia lebih rata lah. Kalau dia lebih kecil, buluh lebih kecil, lebih rata. Cantik cikgu. Baik, jadi antara rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini. Silakan cikgu. Nilai-nilai murni antaranya adalah menempati masa. Sebab apa, kita dah cerita pasal loceng tadi.
kan. Yes. Okey, loceng tadi adalah untuk menentukan masa. Jadi itu adalah kita banyak tekankan kepada menepati masa lah. Loceng juga digunakan kalau dalam pengangkat laut, kita gunakan dalam aktiviti ataupun dalam colors, istiadat colors. Okey. Istiadat colors ni adalah pukul 8 pagi. Tepat pukul 8 pagi mesti ada bunyi ting 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 ting, mesti akan naik bendera lah nanti. Sebab itu dia cakap kita dapat menepati masa tu. Okey. Dan juga dekat sini kita jaga kebersihan lah. Bila kita gantungkan kita punya bahan-bahan makanan ni, kita banyak kita jaga kebersihan. Ya. Apa binatang-binatang pun tak datang, semut-semut pun tak datang kita punya kemah. Betul. Kan? Jadi dia lebih kepada kebersihan lah. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Ya, atas sama-sama. perkongsian apa yang cikgu dah ajarkan hari ini. Kita sebenarnya buat satu sebenarnya, iaitu gadget rak makanan, tapi ada dua Jenis. bentuk. Dua bentuk. Cikgu kan. Satu yang ini yang kita boleh letak kat bawah, dan lagi satu kita boleh gantungkan dekat pokok cikgu Ya, dekat supaya pokok. dia akan tergantung macam ni, supaya tidaklah akan ada binatang-binatang orang kata hinggap lah dekat makanan kita kan. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama. Ini kebetulan pula Ya, cikgu. betul. Saya punya saudara. Saudara? Lah. Penat dah. Benar lah. Jadi kalau nak tahu apa lagi, Cikgu Halim akan ajarkan kepada murid-murid semua. Kod Kurikulum Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye.